Video ini mengenai kebarangkalian mudah. Dalam tajuk kebarangkalian mudah, kita akan belajar apakah dia luang sampel, peristiwa, kaedah untuk carikan kebarangkalian sesuatu peristiwa, seterusnya kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap. Tanpa melengkapkan masa, kita mula. Kebarangkalian ialah satu ukuran kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan ataupun peratusan. Misalnya, dalam 10 kali sesuatu percubaan, kita hanya ada 3 kali berjaya. Jadi, maka bentuk pecahan kita boleh tuliskan 3/10, 0.3 dan 30%. Kebarangkalian eksperimen bagi sesuatu peristiwa. Kaedah pengiraan ialah bilangan kali kekerapan berlakunya sesuatu peristiwa bahagi dengan bilangan cubaan. Biasanya kita akan tuliskan NA per S. A ialah peristiwa A, bilangan peristiwa A, S luang sampel, bilangan luang sampel. Apa artinya luang sampel pula? Luang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin berlaku bagi sesuatu eksperimen. Misalnya eksperimen yang berikut sempurna. Sekarang kita perlu nyatakan semua kesudahan yang mungkin. Kita tuliskan unsurnya dalam luang sampel. Seterusnya nyatakan bilangan luang sampel. Untuk soalan ini, kita andaikan luang sampel dengan wakilkan dia dengan huruf X. Seterusnya, bilangan unsur ialah NX, numbers of sample. Jadi, X dekat sini, unsurnya ialah X, E, M, P, U, R, N, A. Semua huruf-huruf ini perlu dipisahkan dengan tanda koma, lepas tu di dalam tanda set notation. Sekarang bilangan luang sampel ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 8. Kita teruskan kepada peristiwa. Peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi satu luang sampel yang merupakan subset bagi luang sampel. Misalnya dalam satu acara, peserta perlu pilih sekeping kad yang bertulis KASUT. Maka soalan ini luang sampelnya iaitu X adalah KASUT. Sekarang kita tengok apakah peristiwa yang dia nak kita lakukan. Dia nak kita senaraikan unsur bagi peristiwa memilih huruf konsonan. Apa artinya konsonan? Konsonan ialah huruf yang selain daripada A, E, I, O, U. Untuk soalan ini, huruf yang selain daripada A, E, I, O, U ialah K, S dan T. B pula, peristiwa bagi huruf vokal. Huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Tapi bagi luang sampel ini hanya ada A dan U, huruf vokal. Soalan yang berikutnya, satu kad dipilih dari bernombor 1 hingga 9. Maka luang sampel sekarang ialah 1 hingga 9. Sekarang kita diminta tentukan sama ada peristiwa yang berikut mungkin berlaku ataupun tidak mungkin berlaku. Kita mulakan dengan luang sampel. Dalam luang sampel kita ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Soalan 1. Adakah peristiwa nombor lebih daripada 5 mungkin berlaku? Kita semak. Apakah unsur bagi peristiwa ini? Unsurnya ada 6, 7, 8 dan 9. Jadi peristiwa ini kita boleh katakan peristiwa ini mungkin berlaku.
Kita teruskan kepada soalan 2. Adakah nombor dengan 2 digit berlaku? Cuba kita semak dalam luang sampel. Semua unsur dalam luang sampel dalam 1 digit. Maka kita boleh katakan bagi peristiwa nombor dengan 2 digit tidak mungkin berlaku. Soalan nombor 3. Vektor bagi 15. Apa artinya vektor? Vektor ialah hasil darab yang mendatangkan hasil 15. Jadi bagi vektor bagi 15, kita ada 1 dengan pasangannya 15. Seterusnya 3 dan 5. Vektor bagi 15 mempunyai unsur 1, 3 dan 5. Maka bagi soalan ini, peristiwa ini mungkin berlaku. Soalan seterusnya adalah tentang palang A mempunyai kad berlabel huruf I. Palang B mengandungi kad berlabel huruf I, K, A dan N. Sekarang sekeping kad diambil daripada palang A dan sekeping kad dari palang B diambil secara rawat. Senaraikan luang sampel. Jadi kita ada 2 peristiwa perlu kita ambil kira. Satu perkara adalah kita perlu ambil dari palang A, satu lagi kad perlu ambil dari palang B. Jadi kalau dia ada 2 perkara perlu kita lakukan, jika kalahkan kita lukiskan dia dalam bentuk gambar raja pokok. Dalam palang A kita ada nombor I. Palang B kita perlu ambil kira dia ada 4 kad, yaitu I, K, A dan N. Maka luang sampel bagi peristiwa ini kita ada luang sampelnya kita ada II, IK, IA dan IN. Jadi kita tuliskan luang sampel semua unsurnya dalam bentuk set notation. Kita labelkan dengan X. X bersamaan dengan II, IK, IA dan IN. Oke, sekarang kita teruskan kepada senaraikan unsur dalam luang sampel yang memperolehi pasangan huruf yang sama. Coba kita rujuk semua luang sampel. Semua unsur dalam luang sampel mempunyai huruf yang sama, hanya I sahaja. Jadi dia hanya ada satu pasang unsur saja. Soalan 2, sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. Coba kita perhatikan semua luang sampel, unsur dalam luang sampel ini yang memiliki sekurang-kurangnya satu huruf. Semua yang lain memiliki sekurang-kurangnya satu huruf konsonan, kecuali II. Jadi kita tuliskan jawapan unsurnya IK, IA dan IN. Sekarang kita akan belajar cara untuk mengira kebarangkalian bagi suatu peristiwa. Kebarangkalian boleh dituliskan dalam bentuk pecahan, peratusan ataupun nombor perpuluhan. Jadi cikgu galakkan supaya kita boleh buat andaian bagi kebarangkalian sebagai keseluruhan. Ini tempat ialah keseluruhan semua bahagian sebagai NX. Sebahagiannya ialah NA. N ialah bilangan unsur bagi peristiwa A, bilangan unsur bagi peristiwa luang sampel. Misalnya bilangan kali bagi luang sampel ialah 10 kali. Bilangan bagi berlakunya peristiwa A adalah 3 kali. Maka kita boleh tuliskan kebarangkalian bagi peristiwa A ialah 3/10.
yaitu 3 bahagian bagi unsur unsur A, 10 bahagian bagi unsur peristiwa luar sampel. Kita boleh tuliskan sama ada dalam bentuk pecahan, peratusan, ataupun perpuluhan, yaitu 0,3. Dekat sini coba kita tengok kebarangkaliannya. Kalau kebarangkaliannya kosong, artinya tidak akan berlaku. Kalau dia mungkin berlaku, nilainya akan berada di antara 0 hingga 1. Kalau dia 100% berlaku, artinya kebarangkaliannya bernilai 1. Jadi kita katakan untuk jawaban kebarangkalian dia berada di antara 0 hingga 1. Sebuah kotak mengantungi satu set huruf yang membentuk perkataan pembelajaran. Sekarang kita akan senaraikan luang simbol. Kita wakilkan dengan huruf X. Jadi unsur bagi luang simbol ialah dalam bentuk set notation P, I, M, P, I, sehinggalah N. Berapa bilangan unsurnya? Kita kira bilangan unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bilangan unsurnya ialah 12. Jadi kita labelkan tekan gambar raja sini. Bilangan unsur luang sampel ialah 12. Sekarang kita teruskan kepada B. B diminta senaraikan semua unsur bagi peristiwa huruf vokal. Apa artinya huruf vokal? Yaitu A, E, I, O, U. Kita labelkan bagi peristiwa mengambil huruf vokal, yaitu peristiwa A. Untuk peristiwa A ini, kita pilih huruf vokal. Dalam luang simbol kita ada I, A, A. Mari kita senaraikan. Bilangan unsur huruf vokal adalah sebanyak, bilangan unsur peristiwa ini adalah 5. Kita labelkan bilangan unsur peristiwa A ialah 5. Sekarang kita teruskan ke C. C, kebarangkalian mengambil huruf bukan vokal, yaitu huruf konsonan. Jadi huruf bukan vokal ada berapa? Itu kita boleh gunakan keseluruhan bilangan unsurnya 12 tolak dengan 5. Jadi bilangan unsur bukan vokal adalah sebanyak 7 bilangan unsurnya. Maka kebarangkalian mengambil huruf bukan vokal, kebarangkaliannya ialah 7/12. Kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mempunyai 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Kita boleh labelkan dia dengan ini ialah peristiwa A, yaitu apel hijau peristiwa A. Bilangan unsur bagi peristiwa A ada sebanyak 25. Apel merah, selebihnya apel merah yaitu pelengkapnya. Ini adalah pelengkapnya, yaitu warna merah sebanyak 35 biji. Keseluruhan luang sampelnya, bilangan luang sampel 25 tambah 35 yaitu 60. Sekarang diminta carikan
bilangan apple hijau diambil. Jadi PA bersamaan dengan an per nx. Bilangan unsur A yaitu 25 bahagi dengan bilangan unsur luang sampel ialah 60. Kita perlu permudahkan dia. Jawapan akhirnya ialah 5/12. Sekarang kita teruskan ke B. B, bukan apple berwarna hijau diambil. Jadi bukan artinya dekat sini kita ada satu nama yang spesial untuk bukan. Jadi bukan kita boleh katakan ini adalah kes peristiwa pelengkap. Jadi pelengkap kita akan letakkan apostrofi. Jadi kita ada nilai bagi kebarangkalian A, maka kita nak carikan kebarangkalian bagi pelengkap A, kita boleh gunakan formula 1 tolak kebarangkalian A. Jadi 1 tolak 5/12, jawapannya 7/12. Kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Juraida mempunyai 7 keping wang RM RM1, 2 keping wang RM5 dan RM10 ada 4 keping. Bilangan unsur luang sampel dekat sini adalah 7 tambah 2 tambah 4. Jumlahnya ialah 13. Sekarang kita teruskan. Nyatakan kebarangkalian bahawa wang kertas itu ialah RM10. Jadi RM10 kita nak selesaikan peristiwa bagi peristiwa A ini. Peristiwa A ini NA per NX. Bilangan unsur bagi A, peristiwa A adalah 4 per luang sampel 13. Tidak dapat permudahkan lagi. Jadi jawapan akhirnya 4/13. Andaikan peristiwa B ialah RM5. Sekarang kita perlu carikan bukan. Jadi pelengkapnya bagi bukan RM5. Jadi kebarangkalian pelengkapnya sama ada, kita boleh gunakan bilangan pelengkap B per semua unsurnya. Jadi bilangan pelengkap B kita perlu ambil 7 tambah 4. Jumlah unsurnya 13. Jadi kebarangkaliannya 11/13. Ataupun kita boleh gunakan cara yang kedua, yaitu kita gunakan pelengkap B bersamaan dengan 1 tolak dengan kebarangkalian B. Jadi 1 tolak dengan 2/13 bersamaan dengan 11/13. Satu set huruf yang dapat membentukkan perkataan menjustifikasi diletakkan dalam satu kotak. Satu huruf dipilih secara lawan. Hidupkan kebarangkalian huruf vokal diambil daripada set tersebut. Huruf vokal yaitu A, I, N, O, U. Jadi luang sampel dekat sini ada sebanyak 14. Sekarang kita perlu carikan kebarangkalian huruf vokal. Andaikan ini adalah peristiwa A. Jadi peristiwa A ini ada sebanyak berapa? Unsur bagi peristiwa A ada I, U, I, A, I. Bilangan unsurnya bagi peristiwa A ialah 6 huruf vokal. Jadi peristiwa bagi kebarangkalian A ialah 6/14. Kita masih boleh permudahkan yaitu 3/7. B. Kebarangkalian bagi peristiwa pelengkap memilih huruf vokal. Tekan huruf vokal ialah peristiwa A
Jadi pelengkapnya kita tulis keperangkalian, ini pelengkapnya, pelengkap A, kita boleh gunakan satu tolak dengan keperangkalian peristiwa A. Keperangkalian peristiwa A ialah 3/7. Jadi kita gunakan satu tolak dengan 3/7, jawabannya 4/7. Soalan yang seterusnya, jadwal di bawah menunjukkan keperiksaan matematik kelas 2A. Jadi keputusannya ada cemerlang, kepujian, dan lulus. Jumlah luang sampelnya 10 tambah 14 tambah 6 bersamaan dengan 30. Dari keseluruhan luang sampel ini kita ada kategori cemerlang, kepujian, dan lulus. Itu sekarang kita perlu carikan keperangkalian L ialah 6/30. Kita ringkaskan 1/5. B. Nyatakan keperangkalian bahwa pelajar dipilih itu bukan pelajar cemerlang. Cemerlang kita diwakilkan dengan C. Sekarang kita perlu carikan keperangkalian pelengkap bagi C. Kita boleh gunakan satu tolak dengan keperangkalian pelajar cemerlang. Pelajar cemerlang sebanyak 10 orang, jadi 10/30. Hasil tolaknya ialah 20/30. Ringkaskan